Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Seperti mana yang saya janjikan pada hari semalam, yang saya akan lakukan sedikit review kepada video yang telah dikeluarkan oleh Ustaz Nuruddin Banjari, yang merupakan ustaz daripada Indonesia, daripada Seberang, yang tiba-tiba masuk campur dalam urusan ulil amri di negeri Perlis ini. Bagi saya, sepatutnya dia sedari inilah, terutamanya benda ini memang termasuk dalam khilaf yang muktabar. Sepatutnya dia bukan waliul amr, dia bukan pemimpin, dia bukan pemerintah. Diam saja cukup, kerana hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukuman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu pemutus khilaf. Seperti mana yang kita tahu, Mufti Negeri Perlis adalah otoriti agama yang merupakan waliul amr bagi negeri Perlis, kerana urusan agama itu di bawah negeri, di bawah bidang kuasa negeri di Malaysia ini. Mungkin beliau orang Indonesia, jadi beliau tak faham lah berkenaan dengan isu ni, dan nasihat saya lebih baik beliau tengok urusan di Indonesia sana yang lebih memerlukan kepada kepakaran beliau. Dalam video yang kedua ni, saya melihat, anggapan saya lah, bila saya menonton video ini, saya melihat seperti beliau nak melakukan damage control, kerana banyak orang telah mengecam beliau, media-media juga telah pick up isu ni, dan kebanyakan komen-komen yang berada di media sosial itu lebih memihak kepada Abang Sabri Yunus kita. Maka datang video yang kedua, kerana video yang pertama itu memang jelas beliau um, menyatakan pernikahan itu tidak sah. Bahkan nama saya disebut, nama mufti disebut, untuk kami memperbetulkan semula akad tersebut, dan dikaitkan pula dengan perkataan zina. Berarti Datuk Mufti tolong dibetulkan, kalau tidak, sejak daripada malam mereka berhubungan itu adalah zina. Ini merupakan satu tuduhan yang sangat berat, satu kebiadaban dan keceluparan mulut seorang ustaz yang bernama Nuruddin Banjari. Baik, video yang kedua ni, beliau ada menyatakan tentang apa yang beliau sebutkan itu bukan daripada beliau sebenarnya, bukan daripada beliau semata-mata, tetapi adalah daripada jutaan ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak sah apabila akad itu tidak disebutkan saya terima akan nikahnya ataupun saya terima nikahnya. Tidak memadai hanya saya terima sahaja. Jadi saya ingin sebut, kalau dalam masalah itu ada jutaan ulama Syafi'iyah, bagaimana pula dengan jutaan tiga mazhab yang lain? Saya tidak ada masalah untuk beliau bertaklid dengan mazhab Syafi'i ataupun mana-mana negeri yang nak memakai mazhab Syafi'i dalam isu nikah kahwin. Tak ada masalah langsung. Tetapi untuk menafikan keberadaan tiga mazhab ini, seolah-olah pandangan ini adalah pandangan yang membiarkan zina, yang membiarkan satu perhubungan yang sama dengan zina, ini keceluparan yang perlu untuk kita bantah bersama. Isu ni bukan isu dia aswaja ataupun saya digelar Wahabi ataupun sebagainya. Isu ni adalah isu kebiadaban. Satu orang menggunakan bahasa kaitan zina terhadap satu akad yang telah dinilai sah kalau menggunakan neraca majoriti ulama. Ini sebenarnya. Yang kedua, dalam video yang kedua ini, beliau cuba untuk menafikan, kononnya beliau menuduh perhubungan itu kalau tidak dibetulkan dengan lafaz qabul, ijab dan qabul itu, kalau tak dibetulkan maka akan menjadi zina. Beliau mengatakan saya tidak mengatakan zina, saya mengatakan sama dengan zina. Bagi saya ini satu penipuan. Jelas merupakan penipuan. Dengar balik video anda, wahai ustaz. Jangan menipu. Sebab itu Buya Hamka ada mengatakan, kalau nak jadi penipu, jangan jadi pelupa. Saya ingatkan, kerana mungkin ustaz lupa apa yang ustaz sebut pada video yang pertama. Pada minit 5, minit yang kelima, 43 saat, video yang disebarkan di satu page, ustaz ada mengatakan, bererti Datuk Mufti tolong dibetulkan. Kalau tidak, sejak daripada malam mereka berhubungan itu adalah zina. Ini yang disebut oleh ustaz dalam video pertama. Ya, bererti Datuk Mufti tolong dibetulkan. Kalau tidak, sejak daripada malam mereka berhubungan itu adalah zina. Jadi ini merupakan satu
tuduhan yang sangat berat. Dan bukan saya saja yang dengar. Abang Sabri Yunus juga sebagai orang yang terlibat dalam masalah ini juga telah menulis dalam isu ni, beliau juga memahami itu adalah satu tuduhan. Jadi sebab itu Ustaz Nuruddin jangan menipu. Okey. Berkaitan dengan isu yang ketiga, beliau cuba bangkitkan tentang isu taklid. Beliau mengatakan, kalau nak taklid orang awam nak taklid kepada mazhab majoriti ulama tak ada masalah. Tapi Rora dengan Mazhar ini seolah-olah macam tidak boleh bertaklid dengan mazhab majoriti. Saya ingat beliau ni ada masalah rasanya dengan kami berdua. Adakah beliau ada masalah dengan kami berdua sehingga kami tidak boleh bertaklid dengan mana-mana mazhab? Sedangkan bertaklid dengan satu mazhab semata-mata bukanlah satu kewajipan. Kita boleh bertaklid dengan beberapa pandangan. Bahkan hari ini pun berlaku, bukan kata di Perlis. Pergi ke perbankan Islam, pergi ke mana-mana negeri, dalam enactment pun sudah ada berlakunya perpindahan antara mazhab ke mazhab. Bahkan dalam jual beli sendiri, masyarakat kita pun sudah menggunakan baik mu'atah, baik ataupun jual beli yang tidak disebut saya beli, saya jual secara lafaz, kerana mereka membeli menggunakan online, mereka membeli menggunakan vending machine. Adakah itu menepati mazhab Syafi'i? Bukan dalam keadaan darurat pun, kadang-kadang dalam keadaan tidak darurat pun orang sudah mula untuk mengambil beberapa mazhab dalam beberapa isu. Jadi janganlah, tolonglah please, jangan nak mengalihkan isu kononnya kami tidak layak bertaklid dengan mazhab majoriti dalam masalah ini. Kemudian dia buat pandai pula. Dia kata mufti tidak menjelaskan sebelum akad. Ni dia tahu pada mana ni? Jangan menuduh benda yang awak tak tahu. Awak bukan ada di surau tu. Sebelum daripada pernikahan berlaku, mufti telah pun panggil kami saksi, panggil pengantin, menjelaskan tentang isu pendirian di Perlis, bagaimana rukun dan akadnya, bagaimana syaratnya. Jadi tolong jangan buat pala tahu. Wahai ustaz, jangan buat pala tahu. Jangan menuduh benda yang awak tak tahu. Jangan melakukan fitnah seolah-olah kami tidak memberikan penjelasan. Penjelasan telah diberikan, maka ia telah difahami oleh pengantin. So, jangan buat pandai, jangan menuduh orang tanpa bukti. Baik. Kemudian, Ustaz Nuruddin ni tak cukup hanya sekadar dia berbohong dalam video yang keduanya, dengan mengelak diri kononnya dia tidak mengatakan zina, hanya mengatakan sama dengan zina. Saya telah buktikan dalam video yang pertama memang jelas beliau mengaitkan dengan zina dengan mengatakan itu adalah zina. Ya? Baik. Beliau juga cuba memfitnah kami. Memfitnah saya, memfitnah mufti, memfitnah aliran Perlis dengan mengatakan kami membid'ahkan kunut. Wahai ustaz, tolong tunjuk satu bukti yang saya ataupun mufti Perlis membid'ahkan kunut. Tak kiralah kunut subuh ke, kunut witir ke, tolong beri satu video yang mengatakan bid'ah. Kami berpendirian bid'ah. Demi Allah, saya tidak pernah mengatakan isu ini bid'ah. Walaupun ada riwayat-riwayat daripada sebahagian ulama, riwayat daripada sebahagian sahabat pun dalam kitab-kitab fiqh yang menyebutkan demikian, tetapi kami sentiasa mengajar anak-anak murid kami, pengikut-pengikut kami untuk menghormati pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab kunut ni. Jadi jangan berbohong, jangan memfitnah, jangan menuduh orang tanpa bukti. Kemudian berkenaan dengan talqin. Berkenaan dengan talqin juga beliau mengatakan kami kononnya membid'ahkan. Pertama sekali, bacalah banyak sikit. Saya tak kata saya banyak membaca, tapi saya agak kecewa apabila seorang ustaz, seorang yang mengajar, menghamburkan kata-kata yang tidak benar, seolah-olah kami yang membid'ahkan, seolah-olah tidak ada ulama sebelum ini yang membid'ahkan. Saya ingin bawakan bukti kepada kita semua agar kita tengok sama-sama. Ini kitab yang saya nukilkan daripada ulama mazhab Syafi'i sendiri, iaitu kitab dia bertajuk Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, ya, karya Ibn Hajar Al-Haytami, yang mana dalam kitab ni, ya, pada berbicara tentang isu talqin ni, cuba tengok dia kata apa. Dia kata wat talqin aktsarul ulama ala annahu bid'ah
wa in kana al-asah indana khilafuhu wa in kana al-asah indana khilafahu limaji'il hadisi bihi wad-dha'if yu'malu bihi fil fadail. Ibn Hajar Haytami, seorang ulama mazhab Syafi'i, tokoh besar mazhab Syafi'i, mengatakan talqin itu kebanyakan ulama mengatakan ia bid'ah. Walaupun di sisi kita, yang di sisi ulama mazhab Syafi'i, pandangan yang lebih sahih ialah tak bid'ah kerana datangnya hadis dalam masalah ni dan hadis dhaif diamalkan. Maksudnya, kalau ada di kalangan pengikut ataupun ahli ilmu zaman ni yang mengatakan talqin tu bid'ah, dia bukan buat pandangan dia sendiri. Dia mengikut kebanyakan ulama menurut Haytami. Walaupun mazhab Syafi'i berbeza dengan kebanyakan ulama, tetapi pandangan yang mengatakan bid'ah itu bukan pandangan yang sesat. Itu adalah pandangan yang telah diiktiraf, yang telah muktabar dalam kitab-kitab fiqh. Dan pandangan ni juga dinukilkan dalam mazhab Syafi'i, menunjukkan walaupun Imam Syafi'i tak setuju, walaupun mazhab Syafi'i tidak bersetuju, tetapi ada dinukilkan. Okey. Kemudian saya bawakan juga daripada kitab Hasyiah Bujairani. Okey. Dalam kitab ni disebutkan. Dia kata apa? Walihada. Ini dalam kitab mazhab Syafi'i. Walihada zahaba jumhurul ummah ila anna at-talqin bid'ah. Ini kitab mazhab Syafi'i ni. Oleh kerana itulah, ya, majoriti umat mengatakan talqin itu bid'ah. Dan Iz bin Abdis Salam juga di antara ulama yang tidak bersetuju dengan hadis talqin, dengan mengatakan tidak sahih. Ini dinukilkan dalam kitab-kitab mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi dalam isu ni saya nak sebutkan, kalau ada orang yang berpegang kepada talqin selepas menguburkan mayat itu adalah bid'ah, dia bukan pegang pada pendapat yang sesat. Dia berpegang kepada pendapat yang muktabar di dalam Islam. Jadi dalam isu ni tak ada masalah. Siapa nak pegang ia sunnah, buat. Siapa yang nak pegang ia bid'ah, tak perlu buat. Jadi tak perlu nak menerakakan orang. Yang diterasa sangat ni pasal apa? Kemudian beliau juga memfitnah kami seolah-olah macam kami membid'ahkan maulid. Saya nak sebut, tolong tunjukkan bukti di mana kami di Perlis ini membid'ahkan maulid. Kami cuma mengatakan maulid ini, sambutan maulid ini, ya, tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak ada di zaman sahabat. Ia muncul di zaman terkemudian. Ulama yang tidak bersetuju dengan maulid ni, ya, ulama ahli sunnah juga. Al-Imam Al-Fakihani, beraliran Maliki, di antara orang yang tidak bersetuju dengan maulid. Al-Imam Syatibi juga di antara ulama yang tidak bersetuju dengan maulid. Saya nukilkan pandangan Al-Imam Syatibi. Sekejap, kalau berkesempatan saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan supaya kita semua boleh tengok. Ya, kita boleh tengok sendiri. Ini bukan masalah siapa buat pandangan sendiri. Ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya? Al-Imam Al-Fakihani, sekejap saya nukilkan. Al-Imam Al-Fakihani mengarang kitab Al-Mawrid fi Hukmil Maulid. Imam Fakihani menyebutkan tentang tidak dibenarkan melakukan sambutan maulid. Saya tak ada masalah dengan sambutan maulid ni. Saya tidak ada masalah dengan sambutan maulid ni. Tetapi nak mengatakan orang yang berpegang dengan maulid ni bid'ah, kena tengok baliklah. Bukan pandangan Saudi, bukan pandangan Perlis. Ia adalah pandangan yang telah dikeluarkan oleh ulama zaman dulu lagi. Ya. Okey, ini kitab dia. Sekejap saya akan kongsikan. Ini di antara kitab yang mengarang tentang hukum maulid, yang tak setuju dengan sambutan maulid. Saya okey, selagi mana tidak ada upacara yang pelik-pelik, tidak ada upacara yang khurafat, sekadar nak bagi ceramah mengingati Nabi SAW, tak ada masalah. Tapi ada ulama yang tidak bersetuju. Al-Imam Fakihani tidak bersetuju. Ini di antara kitab yang membicarakan bagi aliran yang tidak bersetuju. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Ini salah satu daripada fitnah yang dilemparkan kepada kami di Perlis. Kemudian disebutkan tentang um, orang Mesir. Walaupun orang Mesir ni bermazhab Hanafi, tapi bila menikah mereka sebut qabil tu nikahaha. Come on lah Ustaz. Amalan orang awam tidak boleh menjadi hujah. Amalan orang ramai tidak boleh menjadi hujah untuk membetulkan ataupun membatalkan amalan yang lain. Cuba rujuklah kitab Hanafi, rujuklah kitab Maliki, rujuklah kitab Hambali untuk mengetahui pendirian mazhab ini dalam isu ni. Bukan tengok amalan orang. Bukan tengok amalan um, orang yang mungkin tahu, mungkin tak tahu. Jadi, dah tak ada hujah sangat ke nak menolak pandangan kami ni? Nak menolak apa yang kami lakukan ni? Ini hujah orang yang ketandusan. Ataupun kita kata dakwaan orang yang ketandusan hujah. Yang paling kelakar tuan-tuan dan puan-puan, ni yang paling akhir saya tergelak besar bila saya dengar yang ni. Beliau mengatakan pernikahan tu tak sah. Sebab apa? Tidak menyebutkan saya terima nikah. Saya terima nikahnya ataupun saya terima nikah fulanah, nama Angeline dan sebagainya, tak sah menurut mazhab Syafi'i. Kita kata, kami kata, ia sah menurut 3 mazhab. Dia pertahan. Nuruddin ni, Ustaz Nuruddin ni pertahan. Kata tak sah mengikut jutaan mazhab Syafi'i disebut tadi. Kemudian diberikan solusi. Apa solusinya? Solusinya kena taklid mazhab Hanafi. Angeline boleh ijab, boleh menyebutkan ijab, tawarkan pernikahan kepada Sabri, kemudian Sabri terima. Dalam lafaz yang Nuruddin, Ustaz Nuruddin ni sebut, dalam lafaz tu juga tak disebutkan perkataan nikah. Tak disebutkan perkataan nikah tu, tak ada pun dalam lafaz tu. Boleh tengok dalam video kedua tu, tak ada. Jadi dia lawan Perlis kerana tak sebut perkataan nikah. Aku terima nikahnya tu tak disebut. Nikahnya tak disebut. Hanya aku terima sahaja. Dia kata tak sah. Tapi dalam contoh yang diberi dalam cadangan dia, lafaz nikah pun tak disebut. Lafaz nikah tak disebut. Jadi kembali kepada asal yang sama. Jadi untuk apa diulang? Itu yang pertama. Yang kedua, punyalah dia hentam Sabri Yunus, dia hentam saya, dia hentam mufti. Kononnya kalau tak dibetulkan perhubungan itu adalah zina kerana tak mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian disuruh taklid pula menggunakan mazhab Hanafi untuk membetulkan balik akad tu. Sedangkan mengikut Hanafi, akad yang dilakukan awal tadi telah sah. Buat apa nak diulang ikut mazhab Hanafi? Ikut mazhab Hanafi dah sah dah. Jadi, tolonglah. Ini merupakan satu, bagi saya lah, merupakan satu kebodohan daripada perkara yang kita tak boleh terima. Ini merupakan satu perkara yang langsung kita tak boleh terima. Kelakar. Sebab apa? Tak sah mengikut mazhab Syafi'i, tapi nak repair ikut mazhab Hanafi. Sedangkan kalau ikut mazhab Hanafi memang sah daripada awal lagi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah ya komentar saya. Bagi saya lah, apa yang disebutkan oleh Ustaz Nuruddin ini merupakan satu dakwaan orang yang ketandusan hujah, yang tidak mahu menerima kebenaran yang telah terbentang di depan mata. Wallahu a'lam. Moga Allah Taala rahmati kita semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.